Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada pagi ini. Seperti biasa, pagi Ahad minggu keempat atau minggu terakhir bulan, kita akan jumpa dan kita masih lagi perbincangan kita berkenaan dengan sirah atau kisah hidup imam empat mazhab. Kerana itu kita ambil tentang akidah mereka, tapi kadang banyak orang tak tahu tentang kehidupan mereka macam mana. Macam bila kita bincangkan itu, Imam Abu Hanifah terakhir baru kita tahu bahawa dia mati dalam penjara. Imam Malik bin Anas, hari itu terakhir kita bincangkan adalah kita ambil tentang kata-kata beliau dalam tajuk sunnah. Baik. Okay. Hari ini kita akan sambung faslun, fasal. Qala Ibn Adi, berkata Ibn Adi fi Musnad Malikin, dalam Musnad Imam Malik, bi isnadin sahha an Ibni Wahbin, dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Wahb. Abdullah bin Wahbin adalah anak murid kepada Imam Malik. Jadi salah satu hadis dalam Bukhari Muslim pun. Dia kata, telah berkata Malik, qala Malik, nasyara Nafi'un an Ibnu Umar ilman katsira aktsara mimma nasyara anhu banuhu. Telah menyebarkan Nafi' daripada Ibnu Umar ilmu yang banyak, lebih banyak berbanding apa disebarkan daripada beliau oleh anak-anak beliau. Okay, Nafi' Maula Ibnu Umar, dia bukannya anak Ibnu Umar. Bahkan dia adalah bapa dia nama Hurmuz. Bapa dia asal dari Parsi atau kawasan belah utara Hurmuz ataupun Kadesh. Pasal dia dulu kira bapa dia ataupun keluarga dia adalah tawanan perang daripada daerah Naisabur belah utara ke arah Rusia. Nafi' ni dia dikenali sebagai Maula Ibnu Umar. Sebab zaman tersebut bila mana seorang tu dibebaskan keluarga dia oleh seorang tuan yang asalnya tuan memiliki mereka daripada masuk Islam dan sebagainya, maka keluarga dia, anak-anak cucu dia kenali sebagai maula siapa. Maula dia maksudnya orang bebasan. Orang bebasan. Dan bila kita panggil apa, dia dibebaskan, bapak dia dibebaskan, dia masuk Islam dan sebagainya, bapak dia masuk Islam. Jadi dia punya keluarga dia kira bekerja untuk Islam lah. Macam Imam Bukhari sendiri pun Muslim, mereka bukan Arab. Mereka bukan Arab. Ini kena faham. So Allah tak jadikan penyebaran Islam tadi di tangan mereka. Kadang-kadang di tangan Arab. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang ajam tadi, yang masuk Islam tadi, lebih banyak bekerja untuk Islam banding Arab. Jadi sebab tu Imam Malik kata, Nafi' ni menyebarkan ilmu daripada Ibnu Umar lebih banyak berbanding apa disebarkan oleh anak-anak Ibnu Umar sendiri. Anak Ibnu Umar ramai juga, tapi anak-anak dia tak bekerja untuk menyebarkan ilmu dia lebih berbanding Nafi', hamba bebasan tawanan, keluarga daripada hamba bebasan tawanan perang Ibnu Umar. Dan bahkan Nafi' yang terkenal sebagai perawi hadis daripada Ibnu Umar, dia ni salah seorang fuqaha di kalangan para tabi'in, rujukan agama. Sebab tu kalau kita lihat, berkali-kali saya sebutkan, saya kata dalam Islam ni sebenarnya seorang tu tidak mulia hanya kerana keturunan. Bahkan dia mulia dengan ilmu. Dengan ilmu yang dia ada, dia akan menjadi rujukan untuk agama, bahkan menjadi rujukan untuk banyak perkara.
Tetapi kalau sekiranya orang tu walaupun keturunan dia mulia, dia jahil, tak dikenali dia dan takkan dirujuk. So kedudukan manusia yang tadi berdasar kepada kedudukan ilmu, amal, iman dan takwa. Baik. Okey, jadi itu yang disebutkan tentang tentang Ibnu Umar tentang ilmu. Jadi okey, tapi kenapa tajuk ini timbul? Sebab Nafi' itu adalah guru kepada Imam Malik. Nafi' Maula Ibnu Umar adalah guru pada Imam Malik. Dan bahkan dahulunya Imam Bukhari dia kata kalau sekiranya perawi itu adalah yang paling tinggi sanad kepada Rasulullah SAW bila Malik riwayat daripada Nafi', riwayat daripada Ibnu Umar. Dipanggil dia kata sanad paling tinggi. Lepas tu para ulama selepas tu tambah Asy-Syafi'i daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, untuk dikatakan sebagai rantaian emas. Rantaian emas. Dan diceritakan kerana kedudukan yang seorang demi seorang tadi, semua itu adalah orang yang mulia dan juga hebat. Bahkan duduk dengan Rasulullah SAW berapa orang saja. Kalau kita ingatkan kalau dalam keadaan lain, kadang-kadang ada hadis-hadis ni diriwayatkan oleh sahabat dari sahabat, sahabat dari sahabat, kemudian tabi'in dari tabi'in. So dia akan makin ramai. Tapi bila kita sebutkan Ibnu Umar, sahabat Nabi, tabi'in dia Nafi', tabi'in dia Malik. Anak murid Imam Malik adalah Syafi'i rahimahullah. So ini semuanya adalah di antara bentuk pengisytiharan berkenaan kedudukan guru-guru mereka. Okey, dia kata apa? Berkata Ibnu Wahbin, qala Malikun, berkata Malik, kuntu ati Nafi'an, aku datang kepada Nafi', wa ana ghulamun hadithus sin. Ketika itu aku seorang budak yang masih muda daripada usia, masih budak-budak lagi, dia datang kepada Nafi'. Fayanzilu min darajihi, lalu dia turun daripada tangga dia, fayaqifu ma'i, lalu dia akan duduk dengan aku atau berdiri dengan aku, wa yuhaddithuni, dan dia menceritakan kepadaku. Imam Malik kata dia akan ceritakan kepadaku. Wa kana jisu ba'da subhi fil masjidi, dan dia dahulu akan duduk sesudah subuh dalam masjid. Mana Nafi', perawi hadis daripada Ibnu Umar ni, dia dahulu akan duduk dalam masjid sesudah subuh. Fala yakadu yatihi ahadun, maka hampir-hampir tidak datang kepada dia siapa-siapa. Maksudnya ceritakan Malik saja yang duduk dengan dia. Lepas daripada solat subuh, orang lain tak datang, Malik dah datang dah, duduk dengan Nafi' Maula Ibnu Umar. Wa qala Ibnu Wahb bin aidan, berkata Ibnu Wahab juga, sami'tu Malikan yaqulu, aku mendengar Malik itu bin Anas berkata, haqqun ala man talabal ilma ay yakuna lahu waqarun wa sakinatun wa khasyatun, adalah satu hak, satu kemestian ke atas siapa-siapa menuntut ilmu untuk dia menjadi seorang yang tunduk, tenang dan juga takut. Ini kepada Allah Ta'ala. Dia bukan seorang yang mendabik dada, menyombong dan sebagainya. Itu satu perkara yang besar dalam masalah ilmu. Kadang-kadang kita ni bila lihat diri kita macam tak belajar tapi tak faham, sebenarnya kadang-kadang ada yang kita kena rujuk balik berkenaan dengan adakah kita meninggi diri daripada ilmu tersebut. Kadang-kadang kita rasa macam dia biasa dengar. Itu kadang-kadang benda yang akan menyebabkan Allah jadikan hati kita tertutup daripada menerima ilmu. Baik. Dan Ibnu Wahb berkata lagi, qala Malikun, berkata Malik, balaghani annahu man zahida ma zahida ahadun fid dunya wattaqa illa nataqa bil hikmati. Berkata Imam Malik, telah sampai kepadaku daripada kata-kata guru-guru dia tak sebutkan siapa, bahawa barang siapa yang tidak, dia kata tidaklah zuhud sesiapa di dunia dan bertakwa. Zuhud maksud dia merasakan apa yang di sisi Allah Ta'ala lebih dia percaya banding apa tangan dia. Bukan zuhud maksud orang tu tak ada harta langsung, tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan isteri dan sebagainya. Itu bukan zuhud. Zuhud yang dimaksudkan tu adalah seorang tu dia percaya apa di tangan Allah Ta'ala lebih daripada apa di tangannya. Maka dia kalau menginfakkan harta atau kehilangan atau dicerca atau dimuliakan, sama sahaja keadaan dia. Tidak ada sebarang perbezaan. Sebab dia tahu semua itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang pun Allah Ta'ala yang tarik, dapat pun Allah Ta'ala yang bagi. Itu zuhud. Adapun tidak ada harta langsung buang sengaja, tak nak kononnya
bersifat dengan sifat miskin kerana tak nak menunjuk, itu bukan cerita dia. Dari segi asal itu maksud dia. Jadi dia kata Imam Malik, telah sampai kepadaku bahawa tidak zuhud seseorang pada dunia, wattaqa, dan dia bertakwa. Kadang ada orang zuhud pada dunia tapi takwa tu tak ada. Pada dunia punya keindahan, kecantikan, kesenangan dia mengelak, tapi dia tidak menjaga diri daripada dosa-dosa. Itu tak ada takwa. Tapi kalau orang tu zuhud pada dunia dan bertakwa, tidaklah seorang menjadi macam tu illa nataqa bil hikmati, kecuali dia pasti bertutur dengan hikmah, bertutur dengan kebijaksanaan. Dan berkata Ibn Wahbin lagi, telah berkata Imam Malik, inna rajula idza dhahaba yamdahu nafsahu dhahaba baha'u. Sesungguhnya seorang lelaki itu apabila dia pergi memuji dirinya, hilanglah akan kehormatannya, kemuliaan yang dia ada akan hilang. Kita tahu ini adalah di antara perkara yang kita kata, kalau Imam Malik tak cakap pun, memang dalam tabi'i perasaan kita, kalau orang tu suka meninggikan dirinya ataupun puji diri sendiri, kita ada istilah apa? Isi bakul angkat sendiri, istilah dia. Maka hilanglah akan kehebatan atau kemuliaan dia. Berkata Ibnu Wahbin, qila li ukhti Malikin, dikata kepada saudari perempuan kepada Imam Malik, maka syughulu Malikin fi baitihi, apakah kerja atau kesibukan Malik dalam rumahnya? Apakah kerja atau kesibukan Imam Malik dalam rumahnya? Qalat, berkata saudari perempuan dia, al-mashafu wat tilawatu, kesibukan dia dalam rumah adalah mashaf dan juga tilawah. Mana sibuk baca mashaf, sibuk membaca membaca Al-Quran. Buka daripada mashaf, pegang daripada mashaf, sebut dia daripada bacaan Al-Quran. Dia kerana dalam perkara ini, kalau kita ingat, memang setengah para ulama berpegang dengan orang yang membaca Quran daripada mashaf tu, dia kira dengan perbuatan dia makin banyak. Kalau dia boleh baca daripada ingatan dia, itu adalah baik. Tapi bila dia kena tengok, kemudian dia kena baca, kena pegang lagi, kadang-kadang ada antara mereka melihat bahawa itu antara kemuliaan atau pahala yang besar. Sebab orang yang pemegang mashaf tadi, dia akan kena tengok, kerja tengok dia ada. Ni kadang-kadang kalau kita hafal dengan ingatan, dia kata kita akan pandang sini, mulut kita bertutur, tapi tak tengok tumpuan mata. Tapi kalau kita banyak buat kerja dengan baca dari mashaf, maka dianggap lebih baik. Wallahu a'lam. Okay. Berkata Khalid Ibnu Nizar Al-Aili, berkata Khalid bin Nizar Al-Aili, ba'athal Mansur ila Malikin hina qadimal Madinata, telah mengutuskan Al-Mansur, yakni khalifah pada zaman berkenaan, kepada Malik ketika datang kepada dia datang Madinah. Faqala, maka berkata Al-Mansur, khalifah tu, innan nasa qad ikhtalafu bil Iraq, sebenarnya orang ramai telah bercanggahan di Iraq. Orang telah bercanggahan pendapat di Iraq. Fadha' kitaban najma'uhum alaihi, maka buatlah sebuah kitab yang kita akan gabungkan, himpunkan orang ramai padanya. Buat satu kitab untuk kita panggil orang ramai berkumpul padanya. Fadha' al-Muwatta'a, maka dia pun buat kitab Muwatta' beliau, menghimpunkan sirah, fiqh, daripada hadis-hadis Nabi SAW. So Imam Malik melihat, bila nak menggabungkan manusia itu, kita balik pada sunnah. Kita di sini, di dalam masyarakat kita sekarang pelik, belajar sunnah tu orang nyampah. Tapi pada asalnya sebenarnya sunnah Nabi itulah yang menggabungkan. Sebab lain daripada penyatuan di atas sunnah, maka ia tidak akan menjadi kebaikan. Biarpun orang bersatu. Sebab kalau kita lihat balik, ketika diutus para anbiya, diutuskan para nabi, kaum para anbiya masing-masing ketika itu kebanyakannya berkumpul di atas satu pendapat, yakni kekufuran. Datang para nabi bawa agama, maka mula mereka berpisah. Tapi bila mereka bergabung di atas sunnah, di atas ajaran yang dibawa oleh para nabi, macam para sahabat lakukan, maka keberkatan itulah yang menjayakan mereka dalam kehidupan. Lepas tu kalau kita lihat para sahabat Nabi SAW, lepas wafatnya Rasulullah SAW pada tahun ke-11 Hijrah, tak sampai beberapa tahun
kewafatan Rasulullah SAW, maka jatuh kerajaan Parsi dan Rom ke tangan umat Islam. Disebarkan Islam itu ke pelosok dunia. Semua orang tahu tentang Islam. Sedangkan para sahabat Nabi tidak bertambah dari segi masalah benda lain. Badan mereka macam tu juga, umur mereka makin bertambah, tetapi keberkatan daripada ikutan kepada sunnah tadi, itulah yang dituntut. Sebab tu bila kita sebut kita nak berpecah, ya, tapi bersatu di atas apa? Kadang manusia boleh bersatu di atas duit, keuntungan bersama. Orang boleh bersatu di atas nama kaum, darah, kekeluargaan. Tapi yang dituntut dalam agama adalah kesatuan di atas tali Allah. Tuhan tak kata wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah kamu dengan tali Allah ke semua sekali. Itu arahan pertama sebelum wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah. Ada orang kita kata mari bersatu, soalan di atas apa? Di atas apa, ya? Baik. Jadi memang kita kata bila khalifah minta Imam Malik buat karangan kitab sesuatu yang untuk kumpulkan orang ramai di atas satu perkara, maka Imam Malik karang kitab Muwatta. Ini himpunkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan sirah Nabi sendiri. Kemudian lain kepada itu adalah apa berkaitan kehidupan harian manusia. Apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, dalam ibadat, dalam muamalat, dalam apa-apa yang berkaitan. Okay? Baik. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ma fil ardi kitabun fil ilmi aktsaru sawaban min muwatta'i Malikin. Tidak ada di muka bumi sebuah kitab dalam ilmu atau pada ilmu lebih banyak ketepatan berbanding Muwatta' Malik. Dan kita kena ingat Imam Syafi'i rahimahullah memulakan perjalanan beliau sebagai seorang ulama bermula dengan menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Muwatta' Imam Malik. Ini kadang-kadang satu perkara yang kita lihat banyak orang tak prihatin. Terhadap cara pengumpulan ilmu. Pada para ulama, contoh macam Imam Malik menyatukan orang di atas hadis sunnah Nabi SAW. Imam Syafi'i yang pertama dia lalui proses dia dalam pembelajaran, dia menghafal kitab Muwatta' Imam Malik. Sebenarnya dia hafal kitab Muwatta' Imam Malik tadi, yang intipati dia adalah sunnah Nabi SAW. Maka dia duduk dalam keadaan Quran yang dia hafal akan difahami dengan hadis Nabi SAW. Ini langkah-langkah yang patut dibuat. Tapi kadang-kadang kita lihat banyak orang tak suka belajar hadis Nabi. Sedangkan hadis-hadis Nabi itu kalau kita kata nak belajar semua mungkin kita tak mampu. Dan sekurang-kurangnya ambillah hadis-hadis hukum. Hadis-hadis hukum. Yang kecil sekali, kalau contohnya kalau kita kata nak asas hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah. Sekecil-kecilnya adalah hadis 40 Imam Nawawi. Yang dalamnya ada asas-asas bagi agama, bagi kehidupan, bagi keperluan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tu ada usul dia. Kalau kita besar sikit ambil tambahan Ibnu Rajab Al-Hambali yang dijadikan 50 hadis. Daripada 42 Imam Nawawi punya, dia tambah ke atas itu, hafal itu pula. Kemudian kalau kita ada kekuatan lagi, dan ambillah kitab Umdatul Ahkam. Ambil Umdatul Ahkam, hafal. Kalau kita ni kuat sikit lagi, ambillah Bulughul Maram. Semua tingkat-tingkat ni sebenarnya kalau kita perhatikan, ini yang kita lihat pembentukan generasi ulama di tanah Arab dengan cara tersebut. Di sekolah-sekolah agama, di sekolah-sekolah pemahaman ilmi, institut pengajian ilmu yang ada di sana, mereka akan tekankan kepada para pelajar ni dengan mula sekali dengan Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i dia cakap tidak ada kitab ilmu yang paling banyak ketepatan berbanding Muwatta' Malik. Pengarang buku kita dia kata ini dikatakan oleh Imam Syafi'i sebelum dikarang atau ditulis As-Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lepas Sahih Bukhari, Sahih Muslim dikarang, maka tak ada kitab lebih sahih lepas Al-Quran Al-Karim berbanding dua kitab tersebut. Lepas mereka kaji, mereka lihat himpunan hadis-hadis dalam tersebut, dalam hadis berkenaan dan perawi-perawinya, mereka dapati tak ada kitab lebih sahih, lebih banyak ketepatan berbanding
berbanding Bukhari Muslim selepas Al-Quran. Dan tapi Imam Syafi'i cakap Muwatta Malik tadi ketika zaman dia hidup. Dan kita kena ingat kan pasal Imam Syafi'i rahimahullah, dari segi kehidupan dia, dia kira guru pada Imam Ahmad. Imam Ahmad guru kepada Imam Bukhari. Bukhari guru kepada Imam Muslim. So jadi ikut ranking tu memang Bukhari Muslim selepas. Dan sebab itulah kita kata macam nanti kita akan jumpa dalam kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah berkenaan dengan tajuk apa, bila sahih hadis itu mazhabku. Sebenarnya kata-kata beliau pasal dia tahu bahawa pada zaman dia tak habis lagi penghimpunan hadis. Pengumpulan hadis-hadis yang sahih tak cukup, tak selesai lagi. Masih lagi pasal kan kita kata penyebaran hadis tadi berlaku dengan sebab para sahabat Nabi SAW berpindah randah di muka bumi lepas daripada kewafatan Rasulullah SAW dan penyebaran Islam dengan luas dan penaklukan jajahan baru. Maka para sahabat Nabi ada yang mati di Mesir, mati di tempat-tempat di Afrika, mati di Azerbaijan, Armenia, mati di kawasan Iraq, mati di Yaman. Jadi bila benda tu berserakan dan para sahabat tadi hidup di tempat luar Madinah, luar Mekah, tak dijumpai mereka lepas tu, mati di tempat lain, maka orang yang tahu apa mereka ceritakan di tempat tu akan dicari apa yang dulu sahabat Nabi ni ceritakan. So dia ambil lah, kutip balik, barulah himpunan tu datang. Sebab tu kita kata dari sudut asal bila sebut Bukhari Muslim dan sebagainya, sebab mereka zaman mereka tu mereka cari, dikumpulkan, pergi ke Khurasan, pergi ke Syam, pergi ke kawasan-kawasan yang banyak untuk mendapatkan hadis Nabi SAW. Baik. Berkata Abu Mus'ab, ini salah seorang perawi tentang kisah hidup Imam Malik, dia kata kanu yazdahimuna ala babi malikin hatta yaqtatiluna minaz zihami. Mereka dahulu bersesak-sesak pada pintu rumah Imam Malik, hingga kan mereka seolah-olah macam berbunuh-bunuhan daripada kerana berhimpit-himpit. Punya ramai datang sibuk nak dengar apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah daripada hadis-hadis. Maka mereka berhimpit di depan rumah dia sampai seolah-olah macam nak berbunuhan. Dia kata wa kunna idza kunna indahu, kata Abu Mus'ab, anak murid Imam Malik, dan kami dahulu apabila kami berada di sisi beliau, la yaltafitu dha ila dha, tak akan pandang si orang seorang ni kepada seorang lagi. Mana takkan dorang kejap toleh. Kita datang kelas-kelas yang kita biasa kita ada kan, ada orang sembang berdua. Subuh pasal ramai. Dia kalau ramai dia start lah, kau ni sembang, dia lagi apa? Ada kan ni. Jadi Abu Mus'ab kata tidak ada seorang pun akan menoleh ke kiri kanan. Dia kata qailuna bi ru'usihim hadha, mereka buat dengan kepala mereka macam ni je, tumpukan kepada Imam Malik sahaja. Dia kata wa kantis salatinu tahabuhu, dahulunya sultan-sultan rasa gerun terhadap Imam Malik, rasa hebat terhadap Imam Malik. Mana tengok Imam Malik, diorang rasa haibah, rasa hormat. Wa kana yaqulu la wa na'am, dan Imam Malik dahulu akan berkata ya dan tidak, ya atau tidak. Wala yuqalu lahu, namun tak dikata kepada Imam Malik bin aina qulta dha, dari mana kau cakap ini. Kau kata ya sebab apa? Kau kata tidak sebab apa? Walaupun kita kata okey, di sini ada dua sudut. Bila guru tersebut mengatakan boleh atau tak boleh, ya atau tidak, satu keadaan tadi kita kata atas kepercayaan kita pada ilmu dia, memang kita kata okey, tak ada masalah kat situ. Tetapi oleh kerana zaman kita sekarang ni banyak sangat orang yang mengada-adakan yang tak ada agama, untuk kita mengatakan kepada guru kita, jumpa lepas daripada kelas, tanya minta maaf ustaz, tadi ustaz cakap macam ni, hadis mana ya? Tak salah pun benda berkenaan. Mungkin tengah-tengah orang ramai, kita mungkin macam pressure dia dengan persoalan tadi yang mungkin memalukan dia kalau dia tak boleh jawab. Tapi kita boleh saya jumpa lepas daripada itu. Maka mengetahui sumber bagi halal dan haram, sah dan batal, benda itu akan membantu kita untuk melaksanakan ibadat atau membetulkan kefahaman kita dengan lebih baik lagi, sebab kita tahu dalilnya. Penting tahu dalil. Mengetahui dalil itu adalah satu perkara yang sangat penting. Tapi yang diceritakan oleh anak murid Imam Malik ni,
punyalah dia dihormati sampai kan tak ada orang akan kata pada dia ya atau dari mana kau dapat kata-kata ini. Dia tanya soalan, dia kata boleh atau tak boleh, ya atau tidak aja. Tapi inilah yang kita kata perkara yang akhirnya kadang-kadang membawa pada kemunculan mazhab. Asalnya manusia ni, mereka sendiri, para imam tadi sentiasa bercakap dengan dalil. Dia akan beritahu dalilnya sekian, hadis Nabi sekian. Kalau tuan-tuan buka kitab Muwatta, kitab Imam Syafi'i tuan-tuan akan jumpa dalam tu Imam Syafi'i punya sanad sampai hadis Nabi. Kadang-kadang diulas sikit bawah, lepas tu kemudian hadatsana lagi sampai kepada Nabi SAW. Sentiasa penuh. Seperti Imam Syafi'i kadang kitab tadi ada para ulama macam Imam Baihaqi, dia dikumpulkan menjadikan Imam Syafi'i punya kitab kitab tadi diasingkan hadis-hadis dia sampai dikatakan Musnad Imam Syafi'i. Musnad Imam Syafi'i. Kerana hadis. Itu asas dia. Sebab kita kata bagusnya kita hormat guru kita, tapi menjaga kefahaman kita biar benar dan tak ada keraguan lebih baik daripada itu. Kita patut ni dah kata ingatkan munculnya mazhab baru. Kalau orang asyik dengar kata orang boleh tak boleh, tapi tak tahu kenapa. Maka dia akan bawa kepada wujudnya mazhab baru. Mazhab baru yang kita panggil menyebabkan orang taklid balik kepada guru tersebut. Bismillah. Sebab pada kita ni mempercayai guru tu bagus. Tapi namun begitu bukan bermaksud kita menghentikan rujukan kita kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berkata Mus'ab bin Abdullah mengenai Imam Malik. Ni syair Dia kata yada'ul jawab fala yuraji'u haibatan was-sa'ilu nawaqisu adqani izzul waqari wa nur sultani tuqa fahuwal mahibu wa laysa dha sultani. Yada'ul jawab, dia meninggalkan akan jawapan. Fala yuraja'u haibatan, maka tak di soal kali kedua kerana orang gerun pada dia. Rasa gerun yang ada pada orang ramai terhadap dia. Bukan kerana dia garang. Ini kadang-kadang kita ada orang tak nak tanya ustaz sebab ustaz garang. Itu bukan. Imam Malik ni pasal orang tengok dia, orang rasa kehebatan yang dia ada tadi hormat sangat. Jadi dia tinggalkan jawapan, tak ada orang duk ulang-ulang nak tanya jawapan yang sama. Dan orang yang bertanya Nawaqisu Adqa ni menundukkan akan dagu-dagu mereka. Tak ada mengangkat mendongak macam bila tanya soalan. Wahai tuan, kadang-kadang kita kata, kita perhatikan ada di kalangan para penuntut ilmu ni. Yalah, walau sekalipun kita kata mungkin ustaz yang mengajar, guru yang mengajar tu muda. Tapi yang bertanya soalan tu dia tak boleh lah dengan gaya yang mendabik. Saya dengar ada seorang budak pelajar yang belajar ilmu ni ditegur oleh guru yang mengajar. Dia tanya soalan sambil sandar gitu. Jadi yang guru yang datang tu kata, kamu elok sikit duduk, dia kata. Sebab dia tanya tu macam tu. Boleh tak? Ini realiti kadang-kadang. Jadi Imam Malik rahimahullah, orang yang bertanya akan tundukkan dagu mereka, tak ada mendongak kepada Imam Malik. Dia kata izul waqari wa nur sultani tuqa. Kemuliaan, ketundukan dan juga cahaya kekuasaan adalah apa? Takwa. Sebab dia bertakwalah, kehormatan tu datang kepada dia. Fahwal mahibu, maka dia Imam Malik ni digeruni, walaisa da sultani, dan bukannya yang mempunyai kuasa. Orang ada kuasa, tak ada siapa bimbang. Imam Malik cakap, orang akan bimbang. Itu realiti yang Allah berikan kepada beliau dari segi kelebihan. Qala Ibnu Mahdi, berkata Ibnu Mahdi, salah seorang perawi Bukhari Muslim ma ra'aitu ahadan ahyaba wala atamma aqlan min Malikin wala asyadda taqwa. Tidak aku lihat sesiapa lebih haibah, lebih mempunyai kehormatan, tidak juga lebih sempurna akal berbanding Imam Malik, dan tidak juga lebih dahsyat akan ketakwaan. Tak ada aku jumpa orang seperti dia. Berkata Ibnu Wahbin, anak murid dia juga, ma naqalna min adabi Malikin aktsaru mimma ta'allamna min ilmihi. Tidak kami nukilkan daripada adab Malik lebih daripada apa kami pelajari daripada
ilmunya. Apa kami nukilkan daripada Imam Malik ni lebih banyak berbanding apa kami pelajari daripada ilmunya. Ilmu dia kami belajar, tapi dia punya adab yang kami nukilkan lagi banyak. Okey. Kematian Malik, wafatu Malikin, matinya Imam Malik rahimahullah. Qala al-Qanabi, berkata al-Qanabi, aku mendengar mereka, sami'tuhum yaqulun, aku mendengar mereka berkata, umuru Malikin tis'un wa thamanuna sanatan. Umur Imam Malik adalah 89 tahun. Umur dia ketika meninggal adalah 89 tahun. Mata sanata tis'in wa sab'ina wa mi'ah. Dia mati tahun 179. Dia lahir tahun 93. Dia mati tahun 179. Okay, berkata Ismail ibnu Abi Uwais. Berkata Ismail bin Abi Uwais, marada Malikun, telah sakit Imam Malik. Fasa'altu ba'du ahlina amma qala 'indal mauti. Lalu aku tanya sebahagian ahli keluarga kita mengenai apakah yang dikatakan Imam Malik ketika kematiannya. Qalu tashahhada. Mereka kata Imam Malik bertasyahud, melafazkan dua kalimah syahadah. Thumma qala, kemudian Imam Malik berkata, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Milik Allah lah urusan sebelum dan juga selepas. Ini surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat keempat. Imam Malik ketika lepas dia tasyahud bersyahadah, dia terus lafazkan milik Allah lah urusan sebelum dan selepas. Kemudian dia wafat. Dia mati Tufiya, beliau mati sabihata arba'ata min Rabiul Awwali. Mati Imam Malik pada awal pagi, pada pagi 14 Rabiul Awwal. 14 Rabiul Awwal. Sanata tis'in wa sab'ina wa mi'ah, tahun 179. Fa shalla alaihi al-amiru Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas al-Hashimi. Dan solat ke atasnya, itu menjadi imam untuk solat ke atas dia, amir, gubernur di Madinah ketika itu, yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas al-Hashimi. Mana keturunan Ibn Abbas. Anak, cucu, cicit. Kita Melayu kita tak tahu. Kalau orang Melayu, orang Arab, dia terus letak Ibnul Ibn, anak kepada anak. Kalau anak punya anak, cucu pula, cicit pula Ibnu Ibn. Ditambah anak-anak kepada. Tapi kita Melayu kita ada kan, cucu, cicit, betul? Anak, cucu, cicit. 3 lah. Piat-piut. 5. Ini kita kata generasi yang kelima. Kira ke-6 lah daripada Abdullah bin Abbas. Ikut keturunan cucu yang kelima. Mana anak yang kelima, lepas anak dia, cucu dia, cicit dia, piat-piut, itu Abdullah bin Muhammad al-Hashimi yang solat ke atasnya. Dan telah memandikan dia Ibnu Abi Zanbar. Ini semua para ulama dalam berkenaan. Ibnu Kinanah, dan juga anak dia Yahya, wa katibuhu, dan juga penulis, pencatat bagi hadis-hadis dia, iaitu Habibun, wa katibu Habibun yasubbani alaihima alma. Dan ketika itu penulis dia Habib ni mencurahkan ke atasnya air. Dia orang basuh, gosok badan dia. Kata pengarang buku kita, dia kata, dan ditanam Imam Malik rahimahullah di Baqi'. Kubur dia ada di Baqi' Qarqad. Mungkin kalau ni kata zaman sekarang ni, kalau kita kata orang mungkin pergi dan tak suka dengan keadaan Baqi'. Pasal kosong. Hanya ada batu kecil-kecil saja penanda bagi kubur. Kerana benda tu kembali balik kepada zaman Nabi SAW punya cara. Tidak dibuat kubah, tidak diletakkan batu nisan, tidak diletakkan kepuk dan sebagainya. Ini adalah adat yang sebenar yang ditunjukkan oleh Nabi untuk kita bermuamalah dengan kubur. Nabi larang kita bina atas kubur. Tapi masyarakat kita, ialah sentimen dia kena nak bina atas kubur, nak penanda, nak ingat. Ingatan kita tadi tak mengubah apa-apa untuk dia. Bagi kubur tadi tak memberi kesan apa-apa.
Yang memberi kesan untuk dia adalah doa kita. Doa kita doakan ke atas dirinya, itulah yang akan menyelamatkan dia, memberikan keringanan untuk dia, menyelamatkan dia daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. So tak ada berada dekat kubur tu pun tak apa doa di mana. Jadi orang kita kadang dia sentimen. Ada orang sebagainya dia buat besar kan kubur tadi untuk jadikan demikian. So Imam Malik rahimahullah, tapi kalau anda kata ada kita pergi dekat Baqi' tu, tanya dengan penjaga kawasan kubur tu, dia boleh tunjukkan kita mana kubur Imam Malik rahimahullah. Dia tak ada, dia orang masih lagi ada catatan. Tapi untuk tanda tak elok, tak boleh, sebab Nabi tak benarkan. Sebab memang kita kata benda kubur ni sebenarnya asal Nabi SAW sabda dalam hadis Sahih Muslim. Nabi kata, ala inni qad nahaitukum an ziyaratil qubur. Ketahuilah aku dahulu pernah melarang kalian daripada ziarah kubur. Kemudian Nabi kata, ala ketahuilah fazuruha, melalui hari ini ziarahlah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, kan dia ingatkan kamu kepada akhirat. So kalau orang tu ziarah kubur untuk ingat akhirat, maka itulah yang dikehendaki. Tapi kalau dia ziarah kubur untuk mendapatkan keberkatan, ilmu, apa lagi? Saya tak faham juga, kadang ada orang pergi kubur minta hajat. Itu tak ada. Sebab tu kita kata apa, pengembalian semula keadaan Baqi', tempat ditanam Imam Malik dan semua banyak para sahabat. Kalau tuan buka gambar asal sebelum kerajaan Saud yang pertama, dengan kubah, dengan tempat ziarah, orang kan sibuk masuk kubur, bukan sibuk duduk dalam masjid. Bukan iktikaf dalam masjid, sibuk dalam kubur. Tapi pada pemerintahan Raja Saud yang pertama, diratakan kubur-kubur tersebut, tidak lagi mempunyai binaan-binaan seperti zaman dahulu. Dan sekarang itu tuan nampak ni adalah kembali balik seperti mana yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam Ali bin Abi Thalib kata, engkau nak tak aku utuskan kau kepada apa Nabi utuskan aku. Maka ketika penaklukan Mekah, Nabi hantar Ali bin Abi Thalib untuk buat kerja. Antaranya tak nampak sebarang berhala kecuali jatuhkan, pecahkan, dan tak nampak sebarang kubur yang tinggi kecuali ratakan. Ali sendiri radhiyallahu anhu ceritakan Nabi utuskan dia untuk perkara tersebut. Jadi kita insya-Allah kisah Imam Malik dah selesai. Nanti kita akan jumpa, kalau kita jumpa balik pada bulan depan, kita masuk pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.